Hushim bin Haji Saleh. Itu ada siapa yang tak kenal, pakar motivasi dan kaunseling kita Tuan Haji ya. Jadi hari ini kita akan bersiaran untuk segmen Tazkirah Parenting, yang mana saya nak maklumkan juga Haji, bukan untuk Haji juga kepada yang menonton, bahawa Tazkirah Parenting ni sebenarnya adalah special project untuk group family and parenting, yang mana kita ada 5 episod yang berbeza yang bercerita tentang topik-topik yang berkaitan dengan keibubapaan dan juga kekeluargaan. Jadi hari ini giliran saya menjadi host bersama dengan Tuan Haji Hushim kita akan bercerita tentang topik yang saya kira menarik untuk saya sebagai menantu, dan juga saya percaya juga kepada wanita-wanita di luar sana lah, especially kerana topik kita pada hari ini adalah mentua kiriman Tuhan. Itu saya pun mentua. Kan? Itu sebab kita jemput Tuan Haji hari ini. Jadi saya rasa sebagai menantu perempuan dan juga para wanita yang sedang menonton sekarang ni memang rasa seronok lah dengan topik ni. Betul tak Tuan Haji? Kerana bila kita sebut mentua dan juga menantu, biasanya lebih kepada kaum perempuan. Jadi Tuan Haji, saya tak nak buang masa, kita nak terus ke soalan yang pertama. Boleh. Okey Tuan Haji, bila kita bercerita tentang mentua kiriman Tuhan, apakah definisi kata-kata ini dalam perspektif atau pendapat Haji sendiri? Okey, terima kasih Amy soalan tu, dan mungkin saya pun bercakap berdasarkan dua lah. Pertama, sebab saya sendiri pun sebagai mentua. Betul. Saya ada 4 menantu. Cucu 15. Ramai, meriah dan ni. juga saya juga bercakap sebagai seorang, kita kata, kaunselor. Saya ada klinik persendirian yang banyak kendalikan kes ni sebenarnya. Dan betul lah kata Amy tadi, biasanya yang banyak datang menantu perempuan. Jadi kata tadi mentua sebagai apa tadi itu? Kiriman Tuhan. Sebenarnya InsyaAllah lah sebenarnya sama ada seorang menantu tu dia gembira, ceria ataupun harmoni hidup dia. Dan juga kata orang tu dengan kata pasangan suami isteri pun bergantung kepada mentua, dan dapat pula mentua yang begitu kata orang tu simpati, empati dan memahami dan sebagainya. Sebab biasanya menantu perempuan ni atau menantu lelaki, dia hidup dengan ibu bapa dia mungkin sampai 24 tahun, 25 tahun, 26 tahun. Tiba-tiba masuk dalam mak mentua, pak mentua. Baru kenal. Tahu. Jadi bagaimana kita nak memahami, nak mengambil hati mentua. Jadi kat sinilah peranan mentua. Bagaimana kita, termasuklah kata nak tarbiyah dari si kolbu ke, kadang dapat menantu yang kita kata alhamdulillah lah kalau dia jaga solat, jaga kata orang baca Quran, solat semua jaga tu, maka okeylah. Kemudian yang kedua ialah dari segi kita kata Allah hantar kita ni juga sebagai mentua untuk mententeramkan mental, emosi. Nampak tu? Kita kata menantu kita. Sebab apa, bila dah masuk menantu perempuan, bila masuk dalam keluarga lelaki ni, dia akan menjadi sebagai satu, ada yang kita kata stres, ada yang rasa macam aku masuk dalam jadi menantu perempuan susah. Kalau menantu lelaki senang. Kan, pergi rumah mak mentua, pak mentua, duduk kat depan tengok TV, main handphone, main apa, time makan. Tapi menantu perempuan tak boleh. Nanti mak mentua akan cakap, ni tolong mak potong-potong bawang, tolong ni mari sini kan. Tapi mungkin mak mentua tu nak membimbing menantu tu. Kan. Jadi kat situlah sebenarnya maknanya kita kata menantu ni sebenarnya dia datang tu sebagai kiriman daripada Allah juga pada kita. Jadi kita bimbinglah menantu kita. Dan selalu berfikiran baik, kata orang tu selalu membimbing, komunikasi yang bagus. Jadi sebenarnya itu boleh sebenarnya. Kata kiriman Tuhan tadi tu. Jadi kita nak ke soalan yang kedua. Bila kita bercerita macam tadi Tuan Haji kata, sebagai seorang mentua ni adalah tugas kita juga untuk membimbing, menegur dan sebagainya. Katakanlah kalau kita dapat menantu yang mungkin ada membuat kesilapan atau ada kekurangan dari mana-mana sudut, yang mana kita sebagai mentua nak menegur, apakah cara yang terbaik? Kadang-kadang yang merosakkan rumah tangga ni bukannya ada orang ketiga tu, maksudnya ada lelaki lain. Kadang-kadang disebabkan oleh mak mentua, pak mentua. Nampak tu? Campur Jadi tangan, campur tangan tadi tu. Terlalu campur tangan sangat, terlalu jauh sangat ya. Jadi kalau kita misalnya tengoklah menantu kita tu ada kelemahan ke apa. Jadi kita sebagai mak mentua, pak mentua ni kita panggil elok. Macam ni satu sama satu. Amy mari sini.
kan, sama ada sebagai mak mentua ke, ni mama nak cakap elok. Jangan kita misalnya banyakkan tu macam tak tegur. Zaman sekarang lagi susah sebab apa, hantar dalam Facebook lah, hantar dalam Instagram lah, hantar dalam WhatsApp lah, semua orang baca, komen. Update status ya, status. Minta maaf, saya kaunselor, tak sihat sebenarnya. Dia bagus macam ni, kita mak mentua cakap baik-baik, panggil. Kalau tak boleh, bawa buat sesi kaunseling. Ramai jumpa saya, mak mentua, pak mentua, satu keluarga. Dia panggil family therapy. Family terapi, Okey. datang. Dia kalau tidak nanti dia akan jadi bertambah keruh tau keadaan. Ya. Sebab apa, nanti kita sebagai ibu bapa mentua anggap anak menantu kita sebagai anak kita. Baik. Dalam Islam pun bila anak menantu dah kahwin dengan anak kita, maka dia dah jadi macam anak kita. Bapa mentua, mak mentua tu macam bapa kita, mak kita. Jadi kita kena wajib menegur. Cara baik. Nampak tu. Cara maknanya repo, cara komunikasi yang baik tu. Dia masalah saya tengok banyak kaunseling yang kita kata berlaku konflik ni bukan apa. Kerana cara menegur mak mentua tu. Cara approach tu. Approach tu. Lepas tu satu lagi tu, membeza-bezakan. Macam kau ni macam ni macam ni macam ni, menantu ni macam ni, menantu macam ni, menantu macam ni, beza-beza tu. Beza-beza dari segi kerjaya, dari segi peparas. Contoh kan, dari segi misalnya kata orang tu dari segi perwatakan, macam itulah. Jadi benda-benda ni semua menyebabkan menantu rasa tak selesa tau. Rasa down pun ada juga rasa kan. Down dan sebagainya. Jadi kita peranan mak mentua ni, ialah untuk mengharmonikan rumah tangga anak menantu kita. Baik. Jadi kat situlah kita boleh sebenarnya, ya, sebagai seorang ibu bapa mentua, boleh kata orang tu berkomunikasi dengan cara baik. Tidak kita nafikan ada juga mentua dan menantu yang tinggal serumah. Jadi saya nak tanya pendapat Tuan Haji sendiri, adakah ini orang kata satu hubungan yang baik, akan membina hubungan yang baik, atau sebaliknya akan menimbulkan konflik di kemudian hari? Apa ada pendapat Tuan Haji? Okey, bagus. Ini saya dah buat kerja kaunseling dah 35 tahun lebih tau. Jadi saya banyak dah buat beribu-ribu kes. Tapi yang saya minta maaf cakap, saya cakap terang lah, yang jumpa yang buat ni kata orang duduk dengan mak mentua, pak mentua ni, yang harmoni ni peratus sangat kecil. Kalau duduk rumah mak mentua, pak mentua ni, walau macam mana pun akan berlaku konflik. Sebab kita, ialah kita duduk dengan mak bapak kita pun kadang-kadang kita bergaduh juga. Betul. Ini pula duduk dengan mak mentua, baru kita kenal, baru kahwin 5 bulan, sebulan duduk rumah tu. Dia akan tengok nanti, mana nak kalau hari ni wanita yang berkerjaya, balik dah malam, lepas tu balik malam duduk dalam bilik, tak keluar-keluar, penat kan. Jadi lama-lama mak mentua cakap dengan, kadang-kadang tengah-tengah makan dia mulut dia peli-peli. Yalah, kat rumah ni mama lah jadi bibi ada bibi baru, maklum sajalah. Ni nampak tak, dah mula. Ya, faham. Benda ni benda macam ni kita kena kata orang tu jaga tau. Kecuali dapat mak mentua, pak mentua ni yang ihsan. Yang ihsan ni maknanya dia tak kira. Duduk rumah tapi susah. Betul. Benda ni susah sebab dia melibatkan soal emosi, soal misalnya kata perasaan, susah tau. Jadi saya kalau secara personal lah, saya cadangkan kalau boleh kita elakkan duduk dengan mak mentua, pak mentua. Duduklah sendiri-sendiri supaya tak timbul konflik dan akan menggugat keharmonian rumah tangga tu sendiri. Yelah, sebab bila kita duduk bersama ni Tuan Haji, mungkin kekurangan kita ataupun kelemahan kita tu lebih jelas, lebih mudah orang nak nampak kan, berbanding kalau kita duduk sendiri-sendiri ni, sekali-sekala kita balik kampung, yang time tu je lah, tapi biasanya yang baik-baik adalah kita tunjuk kan. Jadi sebenarnya apakah isu-isu yang berkaitan dengan mentua dan menantu yang selalu berlaku dalam masyarakat kita? Mungkin ada yang tak tahu di luar sana. Okey. Biasanya yang banyak berlaku isu-isu antara kita kata mak mentua dengan menantu dalam masyarakat ni ialah, yang pertama sekali ialah isu kita kata soal komunikasi. Baik. Masalah macam mak mentua ni rasa macam menantu tu ambil anak dia. Contoh ada setengah tu kata tiap-tiap minggu balik. Penatlah menantu. Tiap-tiap minggu nak balik. Lepas tu misalnya kalau hari jadi ke hari apa, mesti balik semua. Faham. Sebab tu saya banyak buat kaunseling apa. Tuan Haji lalas sekali, Tuan Haji saya live group lah Haji. Menantu live group. Macam mana tak koyak mak mentua. Yelah. Sebab sikit-sikit ni malam Sabtu ni ada ni semua wajib balik. Sedangkan dia kata saya Tuan Haji kadang-kadang ada meeting sampai petang. Sampai apa saya penat je macam mana. Lepas tu bila saya balik tu bincang dengan suami saya kata wajib balik. Saya penat je. Betul. Nampak? Kat sini kadang-kadang menyebabkan berlaku konflik
Sesungguhnya pula ialah bila campur tangan ibu duai dan juga membeza-bezakan ni menantu-menantu. Kan Jangan pilih kasih. Saya nak pesan kepada mentua, mak mentua, jangan pilih kasih dengan menantu kita. Kita tengok menantu kita sama je belaka. Saya bercakap ni saya buat macam tu. Saya ada 4 menantu. Jadi saya buat sama je lah. Tak kira lah. Tak ada lebih, tak ada yang kurang. Tak ada. Buat baik semua orang. Dan hati kita ni mesti husnuzon. Mesti bersangka baik. Dan kita anggap itu adalah anak menantu kita dan akan lahirnya cucu-cucu kita. Mentua ni kalau boleh lebih kepada, banyakkan kepada ihsan, banyak kata orang simpati, empati dan banyak betul ansur. Jadi saya kira bukan sahaja mentua, bahkan menantu juga memainkan peranan yang penting lah dalam orang kata mengekalkan keharmonian rumah tangga ni. Bila kita bercerita tentang rumah tangga ni Tuan Haji, bukan sahaja rumah tangga bersama suami, tetapi saya kira hubungan dengan mentua juga. Apakah cara terbaik untuk seorang menantu ni mencuri atau mengambil hati ibu mentua? Silakan Tuan Haji. Dia sama juga macam kita jaga hati mak bapak kita. Sama sebenarnya. Mak mentua, pak mentua. Bila kita kahwin, maka mak mentua, pak mentua itu sama seperti ibu bapa kita. Baik, dalam Islam. betul. Jadi kita kena menghormati dia, kita kena menghargai dia. Jadi untuk kata soalan tadi tu, macam mana nak mengambil hati mak mentua, pak mentua ni, dia tak semestinya kita beli barang-barang merah, mahal, mewah dan sebagainya. Tetapi yang penting ialah dari segi cara kita menghormati, dari segi komunikasi. Macam sekarang saya rasa mudah. Mungkin kita duduk jauh-jauh di mana-mana pun kita boleh buat video call kan. Kadang-kadang video call kepada mak mentua. Kadang-kadang mak mentua ni, nenek ni bukan nak tengok sangat, dia nak tengok cucu dia. Betul. Kan? Nak bercakap dengan cucu sekejap aja kan. Jadi benda-benda macam ni sekarang, zaman dah moden, dah mudah, kita zaman digital, kita boleh berkomunikasi dengan cara iaitu secara media sosial. Nampak tu? Tanya khabar, lepas tu kata orang tu ambil berat, apa benda semua tu kan. Dan yang seterusnya juga, kita misalnya kalau dekat-dekat kita pergi ziarah lah. Tengok kan. Mana kalau rumah kita satu taman ke benda, apa salahnya kita beli nasi lemak, kita bagi nasi lemak sekali pak mentua kita berapa sen baru. Itu kadang-kadang mengeratkan lagi silaturahim di antara mak mentua dengan menantu. Ambil berat tau. Ambil tahu, melawat, ziarah. Dia tak semestinya kita kata dari segi kebendaan, tetapi lebih kepada iaitu sentuhan kolbu, sentuhan hati, sentuhan emosi. Itu sangat penting dalam hubungan kita ni, mak mentua dan juga menantu. Menantu ambil hati mak mentua. Itu penting. Jangan lupa tu. Sebenarnya dia nak perhatian je dari kita. Ya, betul. Jadi kalau orang kata sesekali tu kita, kalau tak sempat nak buat video call, hantar WhatsApp pun boleh kan. Sebab sekarang ni ibu ayah kita pun dah pandai dah main WhatsApp. Setakat nak reply tu tak ada masalah. Boleh sangat. Janji ada ingatan kita tu sebagai menantu kepada dia. Jadi Tuan Haji, saya sembang-sembang dengan Tuan Haji ni memang tak pernah cukup. Dan nak habis dah Tuan Haji. Kita dalam soalan terakhir tadi. Saya rasa baru sekejap baru. Allahuakbar. Kan? Itu dia. Tuan Haji, kita nak minta sedikitlah nasihat daripada Tuan Haji kepada mereka di luar sana yang bakal bergelar menantu dan juga mentua. Kita mulakan untuk mereka yang bakal bergelar mentua, yang nak terima menantu ni Tuan Haji. So saya nak nasihat, saya pun mentua. Kalau boleh kita terima kata orang tu menantu kita, jangan kita kata orang tu beza-bezakan lah. Terima saja menantu kita. Mana dari masuk dalam keluarga kita sebagai ibu bapa mentua naklah menerima seadanya, jangan melihat kepada status, kedudukan, pangkat, darjat dan juga latar belakang yang bakal menantu tu. Sebab dia datang pada kita, kalau kita nak 4 orang, bakal menantu berbeza-beza. 4 macam saya 4 kan. Dan bakal mak mentua pun berbeza-beza. Jadi kita jangan, satu je dalam hati kita ni, kita mesti bersih. Bersih, menerima seadanya dan lebih kepada fokus untuk membimbing dan menghubungkan silaturahim. Dan kalau boleh kita nak mengeratkan lagi hubungan anak kita tu dengan menantu kita. Dan kali ini kita dapat cucu pula. Bagaimana kita nak membina keluarga anak kita ni dengan cucu-cucu sekali kita nak tu. Itulah kebahagiaan syurga di dunia sebenarnya. Kepada kita, itu kepada mentua. Kepada menantu pula, kalau boleh terimalah seadanya juga bagaimana label mak mentua pak mentua kita.
dan tetap rasa hormat, rasa menghargai, rasa sayang kepada mak mentua kita. Mak mentua sama sebenarnya. Dan yang penting juga kat sini sebagai menantu, kita naklah sentiasa menyertailah, sentiasa berhubung, sentiasa ada komunikasi, dan juga sentiasa tanya khabar. Sebab biasa orang-orang mak mentua ni dah jadi warga emas ni, mereka lebih kepada kita kata memerlukan kepada perhatian. Ya, lebih sensitif punya. Sangat sensitif. Itu memang Amy cakap tu terang. Dan kita menerima seadanya. Itulah mak mentua kita, dan jangan kita samakan dengan mak bapak kita. Betul. Tapi kalau ada persamaan tu, syukur alhamdulillah lah. Ya. Betul, Dan anggaplah mereka semua ni sebagai yang penting juga dalam Islam ialah kita menghormati orang tua. Betul. Buat baiklah kepada kedua ibu bapa kita. Itu asasnya. Ya. Dan satu lagi saya nak pesan juga kepada anak menantu ini anak menantu saya nak pesan ni. Doa ibu bapa mertua jangan main tu. Saya doa hari-hari tu untuk anak menantu saya. Cucu-cucu semua. Ni doa ni yang main tu. Doa kita ni selain daripada doa ibu bapa, doa pak mentua mak mentua juga. Kita kena ingat, tapi tak adalah pak mentua akan beritahu, Amy, ni pagi ni aku nak doa untuk kau dah tak ada beritahu. Kita doa senyap-senyap aja. Allah saja yang mengetahui, dan Allah yang akan memberi rahmat kepada anak menantu kita, insya-Allah. Jadi kita nak ucapkan terima kasih lagi sekali kepada Tuan Haji Hushim Haji Saleh yang telah berkongsi orang kata ilmu, bukan sahaja sebagai seorang pakar kaunselor, tetapi juga sebagai seorang ayah mentua, berkongsi pengalamannya sendiri, mempunyai 4 orang menantu. Jadi saya kira input yang telah Tuan Haji kongsikan dengan kita pada hari ini banyak memberi manfaat kepada kita, jadi kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan terakhir saya nak pesan kepada anda semua, sayangilah menantu, sayangilah mentua kita, supaya hubungan kekeluargaan kita sentiasa bahagia, insya-Allah. Tuan Haji, silakan minum sekali lagi. Boleh insya-Allah. Enjoy kita punya tea hari ini. Dan kepada anda semua, teruskan menonton Tazkirah Parenting untuk episod yang akan datang bersama hos yang lain pula. Jadi Assalamualaikum dan bye. Okey. Jom silakan. Minum.